Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في هذا الشهر شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam pengajian kita ringkasan fiqh puasa. Pagi yang mulia ini kita akan bicarakan satu tajuk yang penting, iaitu cara penentuan awal Ramadan. Walaupun untuk kita di Malaysia ini kita tidak sangat payah untuk menentukan awal Ramadan ini, sebab kita nanti akan berpegang kepada keputusan yang nanti akan diumumkan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu pada malam, sama ada esok ataupun lusanya adalah 1 Ramadan. Begitu juga dengan 1 Syawal. Pun begitu, supaya menjadi suatu ilmu yang berguna untuk dibincangkan, kita akan lihat ada 2 kaedah dalam Islam untuk menentukan awal Ramadan. Seperti yang tuan-tuan, puan-puan lihat dalam kitab kita ini, muka surat 16. Di sebelah kirinya itu yang namanya ru'yah. Begitu sebutannya, ru'yah. Ra'a, yara, ru'yah. Begitu. Bukan ruqyah. Takut nanti jadi ruqyah. Kalau ruqyah itu jadi raqa. Jadi mengubat. Itu ruqyah yang orang kata ruqyah itu ruqyah. Kalau ini bukan ru'yah, bukan ruqyah, tetapi ru'yah, berasal dari perkataan ra'a, lihat. Iaitu bila kita sebut perkataan ru'yah, ataupun di setengah kitab menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal adalah bulan sabit. Kenapa disebut bulan sabit? Bulan sabit itulah menunjukkan anak bulan. Jadi ru'yah, melihat al-hilal, anak bulan. Melihat anak bulan apa? Anak bulan Sya'ban, anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal, anak bulan Zulhijjah. Ini penting untuk kita tahu bagaimana nanti bermulanya pelaksanaan ibadah-ibadah yang tertentu. Kalau Sya'ban, kita lihat anak bulan Sya'ban untuk nanti kita menentukan hari Sya' ataupun tidak, 1 Ramadan ataupun tidak. Untuk bulan Ramadan, puasa ataupun tidak. Untuk anak bulan Syawal, iftar ataupun berhari raya ataupun tidak. Demikian bulan haji untuk bulan Zulhijjah. Ru'yah ini dengan melihat anak bulan pada hari ke-29 Sya'ban. Melihat ini 2 cara. Sama ada melihat dengan mata kasar sebegini ni, dalam istilahnya mata kepala. Kita akan lihat. Ya, siapa yang tahu dan siapa yang pernah berpengalaman, melihatnya yang paling bagus di tepi pantai. Sebab tidak ada halangan, tidak ada gunung, tidak ada pokok untuk menghalang. Duduk di tepi pantai, maka ketika waktu maghrib itu dilihat, nampak tak nampak? Kalau boleh dilihat dengan nampak dengan mata kasar itu. Kalau tidak, itulah yang dilihat dengan bantuan
teleskop ataupun alat-alat teropong, maksud saya alat-alat yang canggih-canggih untuk melihatnya. Dan ini dilakukan oleh ahli falak dan juga mufti-mufti di Malaysia ini untuk verify yang nantinya untuk dikumpulkan curapan-curapan itu yang nantinya akhirnya dimesyuaratkan lalu diumumkan kemudiannya. Siapa yang boleh melihat dengan pandangannya sendiri ataupun melalui teleskop dan teropong tadi itu, jika nampak, maka esok harinya dikira satu Ramadan. Cumanya mekanismenya itu. Bukan senang-senang lihat macam mana, oh nampak itu. Bukan sesenang itu, ada cara-caranya. Itu yang kita nak bicarakan sedikit panjang pada pagi ini insya-Allah. Itu namanya ru'yah. Dengan dua cara, sama ada melihat dengan mata sendiri, mata kepala sendiri, ataupun dengan jalan bantuan mesin ataupun bantuan teleskop dan sebagainya. Yang kedua adalah cara hisab. Cara hisab ini cara hitungan. Proses ru'yah dibuat pada 29 Syaban. Jika anak bulan tidak nampak, mungkin disebabkan awan, cuaca yang tak apa nak elok, ataupun memang tak keluar, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari. Sebab bulan-bulan dalam Islam paling kurang 29 hari dan paling banyak 30 hari. Tidak ada yang namanya 31, 28 macam dalam bulan Masehi ini. Kalau tak nampak juga, maka digenapkan 30 hari Syaban, maka hari yang satu lagi tu barulah namanya satu Ramadan secara pasti. Sekarang hadirin, kita lihat dalam paparan, sudah ada di paparan, kita lihat bagaimana proses ru'yah itu tadi. Hari ini saya bicarakan agak sedikit detail dan melibatkan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalau siapa yang di luar sana mungkin agak sedikit payah memahaminya, boleh tanya dengan kawan-kawan ataupun orang yang faham berbahasa Arab. Baik. Ru'yah dalam tulisan ra hamzah di atasnya itu, di atas waw, ya ta, ru'yatun, ataupun ru'yah ataupun ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Oleh kerana anak bulan itu seperti bulan sabit, sebab itu disebut hilal, anak bulan sabit. Baik. Khilaf ulama untuk menentukan awalnya itu. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan didahulukan ru'yah daripada hisab. Didahulukan melihat anak bulan daripada menghitungnya, hisabnya itu. Kerana itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, kita lihat sama-sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kerana melihat hilal anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah bermaksud berhari rayalah kerana melihatnya. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Maka jika penglihatan kamu tertutup, mungkin disebabkan awan, cuaca yang tak elok, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Sebenarnya kalau kita lihat susunan tertib yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas sekali. Didahulukan ru'yah, barulah hisab. Itu sepatutnya. Bukan hisab dahulu baru ru'yah, itu terbalik. Ini jelas. Kenapa? Dalam ayat ini, dalam hadis ini menyebutkan lihat anak bulan dulu. Kalau tidak nampak, terlindung, mendung dan sebagainya, barulah dicukupkan 30 hari bulan Syaban. Sebenarnya ini sudah cukup untuk menjadi dalil bahawa ru'yah didahulukan daripada hisab. Barulah kalau nak dua-dua sekali, ia tidak mengapa. Tetapi ru'yah dahulu, barulah dengan bantuan hisab.
Mari kita lihat dari segi bahasa supaya bertambah ilmu kita dan kefahaman kenapa didahulukan ru'yah dahulu. Dari segi bahasa sudah menunjukkan pendahuluan ini. Baik. Perkataan di dalam hadis sumu li ru'yatihi, li ru'yatihi, perkataan di situ ru'yah. Ru'yah itu kembali kepada bahasa Arab. Dasarnya root wordnya adalah ra'a, melihat, yara itu fi'il mudhari', ru'yatan itu masdar, ada dua, satu ru'yatan ataupun ru'yatun, boleh satu lagi ra'yan ataupun ra'yun, ada dua masdar di situ. Jadi bermakna ru'yah berasal dari perkataan ra'a yara. Masdarnya ada dua, satu ru'yatan atau ru'yatun, kita guna ru'yatun lah senang. Yang kedua ra'yan atau ra'yun, ada dua. Ini yang menyebabkan bertimbul khilaf yang mana dahulu. Ru'yah di sini ini ditafsirkan apa tu? Ru'yah melihat betul-betul ataupun dengan jalan hitungan. Baik, mari kita lihat. Kalau kita katakan ru'yatan atau ru'yatun, bahasanya ru'yah ini melihat dengan mata kepala sendiri, lihat dengan langsung begini, melihat begini dengan mata macam saya tunjukkan sekarang, itu maksudnya ru'yah. Tapi kalau kita katakan ra'yun ataupun ra'yan, ra'yun ni fikiran, kefahaman ataupun ilmu, akan berbeza tu. Nah, sebab itu orang Arab kalau nak minta pandangan, pendapat orang lain, dia akan tanya, ya syekh, ya akhi, ma ra'yuka? Ma ra'yuka? Ra'yun, ra'yuka. Apa pendapat kamu? Apa fikiran kamu? Apa ilmu kamu tentangnya? Ma ra'yuka? Tidak dikatakan ataupun tidak dikatakan ma ru'yatuka, tidak. Tapi ma ra'yuka. Faham dulu di situ. Jadi, ru'yah itu ada penafsirannya dua. Sumu li ru'yatihi. Hendaklah kamu berpuasa dengan melihatnya. Apakah melihatnya begini ataupun melihat merenung dalam fikiran? Ada dua di situ. Nah, jadi pendapat jumhur ulama mengatakan melihat betul-betul, bukan dengan jalan fikiran. Ini perbahasan dari segi bahasa menunjukkan begitu. Mari kita lihat. Dari segi contoh umpamanya yang di sebelah kanan tuan-tuan itu, yang dipaparkan itu di sebelah kanan. Baik. Seorang itu beli beras 30 kilo untuk 1 bulan cukup keperluannya. Katalah di sini saya tulis bulan April dia beli beras 30 kilo. Digunakan setiap kilo untuk setiap hari. Sudah pasti setiap hari sekilo habis setiap hari, sekilo habis esok sekilo, esok sekilo. Bila sampai 20 hari, agak-agak berapa kilo lagi tinggal? Di sini kita melihat kalau dengan jalan fikir, jalan ilmu, jalan merenung, jalan memerhati, jalan fikiran, tak perlu balik kat rumah. Macam mana? Fikirkan kalau satu hari bulan ada 30 kilo beras, digunakan setiap hari 1 kilo. Bukankah nanti ketika hari yang ke-20 sudah 20 hari digunakan, bermakna tinggal berapa kilo? Tinggal 10 kilo. Betul? Betul. Perlukah saya balik kat rumah? Tak perlu. Itu namanya ra'yun. Nah, tetapi kalau ru'yatun begini, dia balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia ra'a, dia melihat dengan matanya, tengok, memang betul-betul lah ada 10 kilo lagi. Itu namanya ru'yah. Balik kat rumah lihat dengan mata, ru'yah. Maka oleh kerana itu penggunaan perkataan ru'yah itu melihat dengan sendirinya. Sebab itu kata ulama, digunakan perkataan ru'yah dalam hadis maksudnya lihat dengan mata sendiri. Boleh ya, sama ada lihat dengan langsung sebegini ataupun melihat dengan melihat teleskop dan sebagainya. Boleh? Itu yang pertama sekali. Bermakna yang dikatakan ru'yah dalam hadis ini lihat betul-betul, sama ada melihat dengan mata sendiri tanpa bantuan alat ataupun dengan alat teleskop dan sebagainya. Baik.
Dalam perbahasan bahasa lagi seperti yang disebut oleh Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitab beliau Mughnil Labib. Kitab ini bukan kitab fiqh tapi kitab bahasa. Perkataan ataupun huruf lam, huruf jar lam itu ada 20 makna. Di dalam hadis ini kan li ru'yatihi. Ada 20 lam itu ada 20 makna. Mungkin lam itu maksudnya istihqaq. Istihqaq maksudnya yang mempunyai haknya itu. Maksudnya wama arsalnaka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan liya'budun. Lam di situ sebahagian ulama mengatakan lit ta'lil, untuk apa kita dijadikan, untuk ilahnya adalah untuk beribadat kepada Allah. Lam tu juga. Ada juga yang mengatakan lam itu bukan li ta'lil, yang lebih tahqiq, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam itu bukan li ta'lil, bukan Allah jadikan kita untuk beribadat pada Allah dalam arti kata kita itulah tujuan Allah menjadikannya. Dari segi tahqiq tidak, sebab kalau kita dijadikan oleh Allah bertujuan untuk menyembah Allah, seolah-olah Allah menjadikan sesuatu dengan ada faedah, maka Allah tidak perlu pada faedah itu. Tolong difahami ya, ini dalam perbahasan tauhid ini sangat mendalam, tetapi dalam perbahasan umum biasa sahaja boleh untuk orang awam diterjemah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku, boleh. Tapi untuk ahli tahqiq, takut-takut di situ nanti Allah mengambil faedah atas apa yang Allah ciptakan, maka tidak. Yang lebih tepat kata ahli tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Li itu adalah dua. Satu lil hikmah, yang kedua lis sayrurah. Lil hikmah begini, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hikmah penciptaan itu nanti sehingga hamba-Ku beribadah kepadaku dan mereka akan jumpa hikmah dalam ibadah itu. Bermaksud hikmah tu kembali kepada Allah ke kembali pada manusia, hamba kembali pada hamba. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, lam tu untuk sayrurah. Sayrurah maksudnya memberi peluang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk sayrurah, memberi peluang kepada mereka sehingga kalau mereka beribadah, aku akan berikan mereka pahala dan keredaanku dan syurgaku. Itu. Ini sangat daqiq hadirin untuk dibahaskan, tetapi bukan untuk ketika ini. Untuk orang awam silakan sahaja liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Saya cuma nak bagi tahu lam itu ada maksudnya. Ada juga maksudnya li istihqaq, bermaksud ibadah itu istihqaq, yang haknya adalah Allah yang mempunyai. Itu maksudnya istihqaq. Yang kedua ikhtisas. Ikhtisas, lam tu untuk ikhtisas, iaitu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala peribadatan itu. Tamlik, lam itu untuk memiliki, yang mempunyai itu adalah orangnya yang mempunyai itu. Itu namanya tamlik. Ada juga namanya lam untuk li ta'lil, saya dah sebutkan tadi tujuan apa. Ada satu lagi, lam itu maksudnya adalah ba'da. Ba'da maksudnya selepas. Ini yang kita nak bicarakan. Kata Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari, lam yang dalam hadis sumu li ru'yatihi, lam itu dimaknakan dengan selepas. Sumu, berpuasalah kamu. Lam tu li ru'yatihi, li selepas ru'yatihi, kamu melihatnya. Melihat apa? Melihat anak bulan. Maksudnya lepas kita lihat anak bulan, barulah kita berpuasa. Jadi bukan li ru'yatihi, bukan lam tadi tu bukan maksudnya tentang ilmunya, tetapi tentang selepas melihatnya. Maksudnya lihat dulu, lepas tu baru kita berpuasa. Itulah yang disebut dalam perbahasan begini. Ini mudah-mudahan difahami, sekadar nak bagi tahu je. Pendapat yang mengatakan ru'yah itu lebih dikedepankan, didahulukan daripada hisab. Tidak salah dalam kalender kita kan melalui hisab.
iaitu ilmu falak, dah letak siap-siap dah. Sekian hari bulan kita berpuasa. Ya betul, tetapi ketika bulan Syaban mesti kita lihat dahulu. Kalau ia tak sama, bersalahan, contohnya dengan hisab kata begini dalam kalender, ru'yah kata begini, hendaklah kita pakai ru'yah. Sebab ru'yah itu dikedepankan daripada hisab. Tapi selalunya lah sama selalunya lah. Baik. Hadirin, ini sekadar sahaja untuk menguatkan lagi. Sebenarnya kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 185, ia memang dah jelas ru'yah dahulu dikedepankan dan memang begitu. Mari kita lihat dalam paparan tuan-tuan ayat surah Al-Baqarah ayat 185, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Di situ masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan, akankah itu namanya ru'yah? Atau mengetahuinya, itu namanya secara hisab. Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Sekadar nak bagi tahu dalil yang digunakan oleh kumpulan ulama yang mengatakan ru'yah itu dikedepankan, dahulukan daripada hilal. Baik. Sekarang sedikit mekanisme yang apakah yang dikatakan ru'yah itu. Tuan-tuan, kalau dapat lihat paparan muka surat yang pertama tu, mohon maaf sahaja ini baru saya buat semalam. Jadi tak sempat saya masukkan dalam nota masing-masing. Dalam nota buku tuan-tuan tu tak adalah tu. Jadi sama-sama kita lihat muka surat yang pertama tu. Maaf ya, saya sekadar sebut begini saja. Kalau tak, saya memang kalau ada PowerPoint presentation tu lebih jelas. Ala kulli hal, sama-sama kita lihat apakah yang dikatakan melihat bulan itu. Ru'yah tu macam mana caranya? Begini. Sekadar sahaja ya, saya bukan ahli falak dan ini sedikit ilmu yang dipelajari. Untuk lebihnya nanti kita bertanya dengan ahli falak yang sudah mahir, dan tolong ustazah-ustazah yang para alim ulama yang mengetahui dan membidangi bidang ahli falak ini, kalau saya tersilap tolong bagi tahu dan tolong perbetulkan. Ini sekadar sedikit ilmu yang diketahui, mudah-mudahan memberi manfaat. Pada setiap 20 hari bulan qamariyah ataupun bulan hijriyah akan berlaku satu keadaan. Apa itu? Keadaan itu namanya ijtima'. Apa dia ijtima'? Ijtima' apabila bumi selari kedudukannya dengan bulan dan dengan matahari. Maksudnya tiga-tiga objek ini selari. Matahari, bulan dan bumi. Kenapa? Sebab bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Dia begitu. Setiapnya berada di orbit masing-masing. Jadi bumi yang mengelilingi matahari. Bukan matahari yang mengelilingi bumi. Nampak saja matahari naik, matahari turun. Kita pun gunakan perkataan asyaraq. Asyaraq maksudnya matahari terbit. Nampak macam terbit. Al-ghurub, matahari turun. Sebenarnya yang naik turun itu bukan matahari. Yang naik turun itu adalah kerana bumi, sebab bumi kita yang mengelilinginya itu. Tetapi digunakan perkataan itu untuk mudah orang di bumi memahaminya. Sebab perbahasannya di bumi, bila kita di bumi, kita yang melihat seolah-olah bergeraknya matahari itu. Yang sebenarnya, hakikatnya adalah bumi yang bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Itu satu. Baik, di ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu baris cantik, itu namanya ijtima'. Bila berada di sini itu menunjukkan penutup bulan. Maksudnya hari bulan tu bulan Muharram, dah last lah tu 29.
bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, begitu. Itu menunjukkan sudah last lah. Esok apakah masuk hari lain ataupun tidak. Tapi apabila sudah berada di satu garisan sebegini, maka tu namanya ijtima'. Bila ijtima' menunjukkan 29 hari bulan. Baik. Ketika itu bulan berada di tengah-tengah antara bumi dengan matahari, dan bulan itu dalam ilmu astronomi tidak bercahaya. Bulan itu bukan bercahaya tetapi menumpang cahaya yang ada pada matahari. Maka ketika itu kosong. Maksudnya tidak nampak bulan itu. Jadi matahari terus 29 hari bulan tu kan. Naam. Di sini maka bulan itu seolah-olah tidak nampak. Macam mana nak tahu bulan itu nampak? Dia memang tidak nampak sebab disebabkan matahari tadi itu. Nak nampakkan ia, maka matahari itu akan ghurub di sebelah barat. Dia akan masuk di sebelah barat. Ini ketika dia nampak begini kan, satu garisan, maka matahari itu akan masuk, atau yang namanya ghurub akan masuk. Ketika ia masuk, maka barulah nampak bulan ini tadi. Inilah namanya anak bulan, hilal. Dia kedudukan sebegini kan. Bila cahaya dekat sini tak nampak. Tapi bila jatuh ataupun masuknya matahari ini ke tempatnya, maka barulah nampak bulan di sini. Inilah namanya anak bulan. Nampak ya? Tuan-tuan lihat pada muka surat 2. Pada muka surat 2 saya tulis kat situ, ketika matahari itu berada sama-sama, maka bulan yang di tengah tu namanya new moon. New moon maksudnya bulan baru. Bulan baru je, belum ada anaknya lagi. Macam mana nak tahu tu? Nak tahunya bila matahari terus masuk ke bawah. Masuk ke bawah, mari kita lihat muka surat 2, matahari masuk ke bawah, barulah jadi muka surat yang ketiga. Sudah, apabila sudah matahari ke bawah, barulah nampak bulan itu. Anak bulan inilah nantinya yang akan menentukan sama ada esok puasa ataupun tidak. Cuma anak bulan itu macam mana dikiranya? Baik, mengikut kesepakatan yang telah dibuat ketika suatu permesyuaratan negara-negara Islam di Turki, kalau tidak silap saya, tahun bila saya tak ingat ya, yang disebut sebagai imkaniyatur ru'yah, kemungkinan adanya bulan itu akan nampak tu bila. Kata yang ahli permesyuaratan mengatakan di Turki itu, nampaknya anak bulan itu paling kurang 2 darajah. Ketinggian hilal daripada ufuk 2 darajah. Sebahagian mengatakan 5 darajah. Saya pernah berjumpa dengan seorang ahli falak di Pahang. Beliau mengatakan ustaz yang pada pendapat beliau 5 darajah. Tapi kita mengikut pendapat jumhur permesyuaratan di antara ulama-ulama dan menteri-menteri agama, kalau tak silap saya di Turki, mengatakan 2 sudah memadai. Bila dilihat daripada ufuk ini 2 darajah naik anak bulan di situ, dan lingkungannya itu daripada matahari di sebelah yang sudah tenggelam tadi itu 3 darajah, maka bila nampak 2 itu sudah memadai untuk mengesahkan, mengisbatkan, menetapkan bahawa nampak anak bulan. Seperti gambar rajah yang tuan-tuan tengok, paparan yang tuan-tuan tengok pada muka surat 4 itu, hilal anak bulan itu hendaklah berumur 8 jam. Dia ada umur juga, masya-Allah. Dan ketinggian hilal itu 2 darajah dan jarak lengkungnya 3 darajah. Maafkan saya, itu sekadar yang saya boleh buatlah. Saya ni bukan pandai sangat bab komputer ni. Ini pun masya-Allah ambil masa juga saya buat satu-satu, paling kurang nampak. Sebab ilmu ini ilmu yang sangat baik, supaya setiap tahun bila orang sebut hilal anak bulan, nampaklah gambaran. Oh, rupa-rupanya anak bulan itu nanti akan nampak setelah berlaku satu peristiwa namanya ijtima'. Apa dia ijtima'? Selari di antara matahari, bulan dengan bumi. Oleh kerana bulan itu tidak ada cahaya, maka tidak nampak bulan ketika ijtima' itu. Bila nampaknya? Ketika matahari
tenggelam. Bila matahari tenggelam kan cahayanya bawah. Tadi kan cahaya itu meniadakan, bukan meniadakan, tidak menampakkan, tidak nampak bulan disebabkannya tu siang tu kan. Bila dia masuk waktu maghrib kan, masuk waktu maghrib barulah nampak di situ. Sama ada luas ataupun tidak. Semakin tinggi semakin luaslah, kalau semakin tinggi semakin nampaklah. Bila dia sudah keluar 2 darajah dan dia sudah keluar bulan itu dalam 8 jam, maka di situ Ahlul Falak mengatakan sudah boleh digunakan untuk mengisbatkan esok 1 Ramadan ataupun 1 Syawal dan sebagainya. Hadirin, Masya Allah, sudah tak sedar rupanya kita dah setengah jam. Kita berehat dalam 5 minit. Sekejap lagi kita akan bicarakan yang seterusnya dengan izin Allah. Mohon maaf ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tentang amalan yang afdal dilakukan di antara waktu asar dengan maghrib oleh saudara Khairul Azhar. Kalau saudara Khairul ada buku ini, bagus juga, sebab buku ini menyediakan bacaan-bacaan, wirid-wirid, amalan-amalan yang kita lakukan selepas solat subuh, selepas solat zuhur, asar, maghrib dan Isya. Jadi lengkaplah di sini. Jadi tentang amalan-amalan yang kita lakukan selepas solat asar sudah dilengkapkan di sini. Umpamanya sahaja ya saudara Khairul, kalau boleh saya rujuk kat sini, selepas solat asar sangat bagus kita baca wirid Al-Fatihah Imam Al-Ghazali. Sebab Al-Imam Al-Ghazali beliau sarankan untuk kita khatamkan 100 kali suratul Fatihah pada setiap hari. Tetapi bukanlah sekaligus 100 kali, tidak. Umpamanya surah Al-Fatihah selepas subuh mungkin 21 kali, lepas zuhur 22. Nah, begitu lebih kurang. Jadi setiap lepas asar berapa kali? Baik, itu satu. Yang kedua, surah Al-Waqi'ah sangat bagus dibaca selepas asar. Kemudian Hizbul Bahar daripada As-Sayyid Abil Hasan Ali Asy-Syadzuli. Kemudian Ratib Al-Attas, iaitu daripada susunan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Kemudian amalan-amalan yang lain, silakan sahaja apapun amalan kebaikan itu yang boleh memberikan pahala dan memberikan kebaikan kepada orang yang melakukannya, silakan sahaja. Buku yang ada di tangan saya ini adalah buku yang berbahasa Arab pada asalnya, iaitu buku Tarikh Al-Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar di dunia Islam, iaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang ulama besar yang menjadi guru kepada ulama-ulama lain di dunia Melayu kita ini. Kitab beliau ini adalah tentang sirah dan perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir terjemahkan dan letakkan nama kitab ini, Kenal untuk Cinta, biografi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini sangat istimewa sekali sebab lengkap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketengahkan oleh beliau dengan susunan yang sangat teratur, bahasa Arab yang sangat mudah sehingga kita pun mudah untuk menterjemahkannya, dan susunan yang sangat bagus sekali mengikut kehidupan dan mengikut peristiwa. Contohnya beliau pertama sekali di bahagian pertama membicarakan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit peristiwa di awal kelahiran baginda. Masya Allah, disebut tentang siapa yang jadi bidan baginda, penjaga dan ibu susuan, kemudian pekerjaan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasar-pasar yang pernah baginda singgah berniaga, kemudian nama-nama baginda yang disebut dalam Al-Quranul Karim, tanda kenabian yang dipaparkan dengan ringkas tetapi sangat menakjubkan, umpamanya dada dibelah, khatam nubuwah, mimpi yang baik, kemudian kita
hidangkan dengan sifat-sifat fizikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian dan perhiasan dan kekuatan fizikal, akhlak baginda yang sangat terkenal, susur galuh keluarga baginda Nabi dan kaum kerabat, isteri-isteri baginda, anak-anak, saudara-saudara susuan, itu berkenaan tentang keluarga Nabi. Kemudian disusun dengan begitu baik sejarah ringkas tentang peristiwa hijrah daripada Makkah ke Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat pada muka surat yang ke-16, cara penentuan awal Ramadan. Sudah kita bicarakan tentang ru'yah, itu sebutannya yang tepat, ataupun ru'yatul hilal. Kita di Malaysia, alhamdulillah, kita tak perlu risau sebab kita dengar sajalah nanti untuk tahu dengan pengumuman daripada penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu, maka sudah memadai. Baik, mari hadirin kita lihat pada muka surat yang ke-17. Tanda masuk bulan Ramadan. Salah satunya, yang satu melibatkan umum semua orang, yang kedua melibatkan individu. Di sebelah kiri mari kita lihat, untuk yang umum ataupun semua orang itu, bulan Ramadan telah ditetapkan di hadapan qadhi. Macam mana caranya? Satu, Syaban cukup 30 hari, itu sudah kita maklum, tetapi setelah melihat hilal. Yang kedua, seorang adil bersaksi melihat hilal Ramadan. Ada orang tu pergi pantai, mungkin tuan syekh, mungkin tok guru ke, bila dilihat, dia itu orang yang adil, lalu dia mesti khabarkan, bagi tahu benda ni kepada qadhi, kepada mufti umpamanya, ataupun orang yang berkenaan dalam penyelenggaraan ru'yah ini. Tetapi orang yang adil itu ada syaratnya, bukan sebarang. Satu, dia mesti lelaki. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, rasyid, iaitu yang pintar, yang rasyid, yang pintar, yang cerdik. Yang keempat, dia orang yang menjaga maruah dirinya dari segi percakapan, dari segi pergaulan, dari segi pandangan. Naam. Seterusnya, orang yang ingatannya baik. Bila dia lihat, ingatannya bagus. Jangan saat-saat lupa, betul tak betul? Ingat tak ingat? Ada tak ada? Lagu tu dia mesti ingatannya baik. Boleh bercakap. Sebab nanti kan dia nak bagi tahu dengan qadhi ataupun orang yang berkenaan. Yang ke-7 boleh mendengar. Yang ke-8 boleh melihat. Memang dia pun melihat. Sebab tu dia melihat tadi kan. Yang ke-9 tidak pernah melakukan dosa besar. Yang ke-10 tidak selalu melakukan dosa kecil atau melakukan dosa kecil tetapi banyak taat daripada dosa tadi itu. Memanglah hadirin, siapa yang tak berbuat salah dan dosa kan? Manusia ni kullu bunu Adam khatta'in wa kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam memang berbuat kesalahan, dan yang paling bagus di kalangan mereka itu adalah yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melihat tadi itu, maka dia pergi jumpa dengan qadhi ataupun mufti dan bagi tahu. Itu nantinya mufti akan umumkan kepada ramai. Ini yang disebut dalam bentuk jumlah yang ramai. Baik. Ada juga orang untuk perseorangan begini. Ketika dia melihat hilal, walaupun dia orang yang fasik, dia tu fasik,
Apa dia? Fasik dia buat baik, dia buat jahat juga, buat solat, dia buat maksiat juga, dosa-dosa kecil juga, itu orang yang fasik. Tetapi dalam bab penglihatan dia expert. Mungkin dia dulu pernah jadi kapten kapal ke, ataupun dia pernah tahu dan bidang di bidang astronomi ke, orang sebegini ya. Selalunya para nelayan ni tahu ni selalunya, masya-Allah tabarakallah. Yang kedua, dia tak lihat tapi ada orang bagi tahu yang dia lihat. Begini keadaannya nombor 2 ini mendapat berita anak bulan dilihat. Contoh, Zaid datang pada saya dan bagi tahu yang dia telah lihat anak bulan tu. Apa yang terjadi? Baik, yang pertama, pembawa berita orang yang fiqah. Zaid tadi ni orang yang fiqah, orang yang baik, orang yang boleh dipercayai, orang yang alim, solat, jaga kelakuan, jaga perkataan. Maka wajib berpuasa sama ada yang mendapat berita percaya atau tidak. Oleh kerana Zaid ini memang terkenal orang yang saleh, tok guru lah gitu. Maka saya wajib berpuasa sebab Zaid adalah seorang tok guru yang fiqah, maka saya wajib berpuasa sebab dia orang yang boleh dipercayai. Itu satu keadaan. Yang kedua, Zaid ini kita ambil A. A ini datang bagi tahu yang dia melihat anak bulan. Pembawa berita bukan fiqah, tapi dia ni bukan fiqah sangat. Dia ni orang lak dia ni. Dia buat juga benda hak tak elok. Dia bukan jenis bagus sangat pun. Sembahyang pun masya-Allah kadang-kadang ada juga tinggal. Lagu tu. Jadi tidak wajib saya berpuasa, kecuali saya percaya dengan dia. Si A tadi ni walaupun dia lak, walaupun dia tak apa nak jaga sembahyang, kerana tak sembahyang pun, tapi saya duk rasa boleh percaya dia. Pasal dia kalau dia cerita kat orang mesti betul. Walaupun dia sendiri tu tak berapa nak kemas bab agama. Tapi kalau bab-bab cerita kat orang tak pernah kata lagi lah dengar bohong. Kalau saya percaya walaupun dia tidak fiqah, maka saya wajib berpuasa. Boleh hadirin dalam dua keadaan. Kalau katalah Zaid datang jumpa bagi tahu saya melihat anak bulan, dia seorang yang fiqah, tok guru, saya wajib berpuasa seperti beliau. Beliau memang sudah wajib berpuasa. Yang kedua, A ini tadi dia bukanlah orang yang bagus sangat, dia orang yang fasik, tetapi dalam bab mengkhabarkan bagi tahu sesuatu dia seorang yang amanah, maka terpulang pada saya. Kalau saya percaya dengannya, saya wajib puasa. Saya tak percaya dengan dia, tak wajib berpuasa. Baik. Mari kita lihat yang ketiga, hadirin, muka surat 17. Tahu masuk Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad. Dia tak boleh zon, dia masuk ijtihad dia tu. Contoh, mendengar beduk atau bunyi Maryam. Bunyi Maryam. Kan zaman dulu pukul beduk bunyi Maryam ke, ataupun di masjid-masjid dipasangkan lampu-lampu ataupun api colop ketika dulu. Ini nak menunjukkan dah masuk Ramadan ni. Maka dia tahu ini adalah sudah masuk bulan Ramadan. Baik, mari kita lihat muka surat 11-nya, muka surat 18. Tanda masuk bulan Ramadan. Ini untuk orang sekitar tu macam mana? Kita lihat tadi kan, ada orang yang melihat anak bulan. Orang adil ni dia lihat hilal, anak bulan. Dia pun bagi tahu saya telah lihat anak bulan. Maka ketika dia sudah melihat anak bulan itu, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah penduduk yang berada dalam daerah tu wajib berpuasa. Macam mana? Ada dua pendapat. Yang satu mutlak, sama waktu matahari terbit dan tenggelam. Ini lebih luas ni. Matahari terbit dengan tenggelam, ini mengikut Imam An-Nawawi. Yang kedua, yang melihatnya dalam lingkungan jarak 82 km, iaitu jarak qasar. Begini, contohlah dilihat bulan di sini. Ini dilihat di bulan. Di mana ni? Di kota Damansara. Maka
sejauh 82 km daripada kota Damansara ni, lingkungannya itu 82 km itu, maka orang yang berada dalam lingkungan 82 km itu, maka wajib juga berpuasa walaupun mereka tidak melihatnya, sebab sudah ada orang yang melihatnya. Ini pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Kedua-dua pendapat ini kuat. Yang kita gunakan di Malaysia ini ialah apabila ada satu tempat di negara kita ini melihatnya, lalu di tempat lain pun dilihat juga, balai-balai curap ataupun di tempat pencurapan bulan itu di banyak tempat dalam Malaysia ini termasuk Sabah dan Sarawak, maka keputusannya nanti akan dibincangkan oleh ahli-ahli falak, demikian para mufti, maka akhirnya nanti akan dipersetujui satu. Apa dia? Dipersetujui bila berpuasa itu. Baik. Di sini nanti akan timbul perbahasan macam mana perbahasannya. Kalau di sesuatu tempat itu berdekatan tetapi melibatkan negara. Contoh negara Brunei dengan Malaysia umpamanya. Dekat tu. Katalah di Limbang tu kan termasuk Malaysia. Dilihat bulan. Apakah negara Brunei selepasnya itu berpuasa juga sebab dekat? Barangkali border dekat saja, masuk dalam lingkungan yang kita sebutkan tadi, kata Imam Ar-Rafi'i 82 km. Maka ini disebut oleh para alim ulama, antara yang disebut di dalam kitab Zainul Talib, mengatakan kalaulah di negara tersebut ada waliul amri, ada qadhi, ada pihak agama sendiri, mungkin jabatan agama Islam ataupun jabatan mufti sendiri, dan ia negara yang berlainan, maka hukumnya tidak semestinya negara itu mengikut apa yang sudah diputuskan oleh negara sebelahnya, walaupun sangat dekat sekali, walaupun sangat dekat. Nah, oleh kerana itu tidak pelik hadirin, kadang-kadang kita melihat Brunei yang sangat dekat dengan Malaysia itu, Indonesia pun sama juga. Malah dalam Indonesia, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, itu kadang-kadang berbeza dari segi penetapannya itu. Nah, kita bicarakan di Malaysia ini, kita dengan Thailand umpamanya, dengan Fatani, dengan Narathiwat, dengan apa lagi, Yala di sebelah sana itu, kadang-kadang berbeza. Kenapa? Berbeza dari segi negara. Adapun kita di Sarawak, di Sabah, di Selangor, di Pahang, Perak dan sebagainya, maka ketika itu kita kan dalam satu Malaysia. Diputuskan oleh mufti-mufti di Malaysia, maka bersetuju apabila keputusan itu diumumkan, maka wajib untuk kita dalam Malaysia ini mengikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Maka itu yang dikatakan perbezaan matla' itu tadi itu. Walaupun dekat dengan kawasan yang dilihat anak bulan itu, tetapi ia melibatkan negara, hendaklah kita ikut negara masing-masing. Bahasa mudahnya ialah apa yang diputuskan oleh pihak pemerintah, maka itulah yang akan kita ikut. Kerana apa? Sebab kita sudah sangat percaya di negara kita ini, negara lain juga ya, negara Islam lain juga, kita sangat percaya dengan institusi mufti, institusi Jabatan Agama Islam, dan ahli-ahli falak di negara kita ini sangat mahir, dan mereka itu buat keputusan bukan secara berseorangan tetapi dengan cara mesyuarat. Maka apapun yang diputuskan oleh pihak kerajaan, maka kita akur kepada waliul amri, dan itulah yang paling bagus sekali, hatta dalam perkara-perkara peribadatan sebegini yang melibatkan ibadah yang sangat besar, iaitu ibadah puasa. Baik. Begitulah hadirin yang kita bicarakan. Cuma dalam perbahasan matla' ini ada sedikit perbahasannya. Apa dia? Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, apakah matla' itu diambil kira? Dijawab, ya, diambil kira. Mungkin sahaja di satu kawasan melihat, kawasan lain tak lihat. Maka kawasan yang melihat itu, dia berpuasa, dan kawasan yang tidak melihat itu tidak semestinya berpuasa.
Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Contohnya sangat jelas sekali. Apa dia yang kita sebutkan tadi tu? Apa dia? Ketika kita bermazhab Syafi'i Malaysia berpuasa, kadang-kadang di orang bermazhab Syafi'i di Brunei tak puasa lagi. Itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, matlaq itu nampaknya anak bulan itu dan kedudukan anak bulan itu kat mana dia timbul itu juga memberi kesan sehingga hendaklah di setiap tempat melihatnya. Baik. Adapun dalam 3 mazhab yang lain iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hambali itu tidak diambil kira. Perbezaan matlaq itu. Perbezaan anak bulan itu. Maksudnya kalau satu negeri sudah lihat, seluruhnya akan berpuasa. Begitu. Jadi walaupun tidak dikira tempat ni lain, tempat ni lain, tak. Sekali sahaja lihat, maka yang lain berpuasa ikut mazhab 3 tadi itu. Iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. 3 itu. Adapun mazhab kita Asy-Syafi'i tetap di mana bulan itu dilihat, maka yang melihatnya berpuasa dan lingkungannya itu. Kalau tidak melihat, maka tetap belum lagi berpuasa. Jadi tidak pelihlah hadirin, tidak pelik. Ini kita serahkan kepada siapa? Kepada ahlul falak, orang-orang yang membidangi bidang ini supaya kita tidak terkeliru. Baik. Di setengah tempat melihat perlunya hisab sahaja, tidak perlu kepada ru'yah. Di setengah tempat ru'yah saja, tidak perlu kepada hisab. Ini perbincangan ini panjang di kalangan ulama. Cuma di Malaysia dan di negara-negara rantau Melayu ini, alhamdulillah, Arab sekalipun dan Eropah juga, alhamdulillah, tidak timbul sangat benda ini. Maksudnya tidaklah setiap kumpulan ini berpegang dengan pendapat masing-masing, ru'yah semata-mata. Kalau di bahagian Indian subcontinent, di Pakistan, di Afghanistan, di Bangladesh, itu masya-Allah mereka tak tengok hisab, mereka lihat kepada ru'yah, tetapi tidaklah rigid. Begitu juga orang yang orang yang hisab semata-mata, tidak perlu melihat kepada ru'yah. Jadi seharusnya dikombinkan. Itu yang paling bagus sekali. Itulah yang digunakan, kaedah ini digunakan oleh Malaysia dan negara-negara Islam yang lain, iaitu apa? Dilihat dulu anak bulan. Itu kan petunjuk daripada Nabi. Kalau tak nampak baru guna hisab. Bermakna kalender yang sudah ada ditulis bilanya itu sebagai panduan sahaja. Sangat bagus sekali. Begitu ya. Baik. Semalam ada yang bertanya dengan kita tentang fidyah. Semalam ya Ustaz Syafi'i, kalau ingat lagi, semalam soalannya tentang fidyah yang apa semalam tu Ustaz? Tentang fidyah ya. Soalan yang terakhir yang begini. Baik, mari kita lihat. Adakah seorang isteri boleh membayar fidyah kerana tidak sempat bayar puasa kepada suaminya yang mempunyai masalah kewangan? Yang saya fahamkan begini, seorang isteri itu dia yang bayar fidyah. Gitu, itu yang saya faham. Seorang isteri dia yang bayar fidyah oleh kerana suaminya itu ada masalah kewangan. Boleh tak dia bayar fidyah tu kepada suaminya? Begitu. Baik, jawapan yang saya sebutkan semalam, boleh sahaja kalau kategori suaminya itu miskin. Boleh. Nah, pemahaman yang kedua begini, yang Ustaz Syafi'i bagi tahu semalam begini, yang berhutang itu, fidyah itu adalah suaminya. Oleh kerana suaminya itu ada masalah kewangan, maka boleh tak isterinya tolong suaminya bayar? Jawabnya boleh juga. Cuma permasalahan semalam begini, bolehkah fidyah itu ditukarkan kepada tunai? Saya sebutkan semalam tu kan, saya tidak jelas benda ini, tetapi saya ingat saya boleh. Bila saya sempat rujuk hadirin, di sini khilaf di kalangan ulama kita ya. Pendapat muktamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i
adalah tidak boleh. Jadi ini pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad itu tidak boleh. Bukan bermaksud tidak ada pendapat yang lain. Maksudnya yang dipegang dalam mazhab kita Syafi'i adalah tidak boleh. Inilah yang difatwakan oleh Selangor. Yang saya sempat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum ataupun Fatwa Selangor tahun 2002 menfatwakan bahawa pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, fidyah tadi itu tak boleh ditukarkan dalam bentuk ringgit nilainya. Kenapa? Sebab memang mesti dibayar juga dengan beras ataupun dengan makanan asasi. Baik. Tetapi kalau melihat kepada pendapat Imam Abu Hanifah, boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Hanafi mengatakan boleh. Fidyah tadi itu tukarkan dalam bentuk ringgit. Berapa cupak, kemudian darabkan berapa ringgitnya itu. Nilainya itu boleh kita bagikan kepada orang miskin. Baik. Qiyas kepada zakat. Dalam mazhab Hanafi, zakat tu kan boleh dibayar dengan duit. Sekarang kan kita kalau bayar pakai duit kan, di sebelah kita KL ni, di sebelah Kedah dan sebelah utara masih ada lagi yang bayar pakai beras. Kalau kita pakai duit, kalau Singapura pakai duit. Sebab kita ikut pendapat Imam Abu Hanifah dalam bab ini. Baik. Oleh kerana itu, beberapa negeri di Malaysia juga berfatwa boleh. Antara yang sempat saya tulis adalah Negeri Sembilan, Negeri Melaka, Negeri Pulau Pinang. Yang sempat saya rujuk. Tadi tak sempat sangat nak merujuk, ada urusan tadi, mohon maaf. 3 negeri ini yang saya rujuk, Melaka, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang mengatakan boleh. Bermaksud tidak jadi masalah apabila sudah difatwakan oleh negeri-negeri majlis ataupun ahli jawatan kuasa fatwa negeri. Kalau majlis fatwa negeri sudah berfatwa, mufti-muftinya sudah berfatwa, kita ikut sahaja. Tuan-tuan yang nak bayar cara tunai, ikut apa yang difatwakan oleh negeri, Jabatan Mufti Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Negeri Pulau Pinang mengatakan boleh. Yang tidak mengatakan boleh, yang seingat saya setakat ini Selangor, dan dulu saya pernah baca fatwa Negeri Pahang mengatakan begini, boleh kita keluarkan duitnya. Contohnya berapa fidyah, kita pun kumpulkan duit tu berapa, tapi duit ni nanti kita akan gunakan untuk membeli beras ataupun makanan asasi. Beras, makanan tu yang akan dibagi. Tak semestinya kita bagi beras tu tersendiri dengan duit. Ini lebih kurang sama juga dengan bagi beras sendiri, lebih kurang sama juga. Tetapi nak membelinya itu kan dengan tunai. Beli dulu dengan duit tunai, barulah kita bagi. Baik, hadirin, setakat ini sahaja untuk hari ini dalam perbahasan ru'yah dengan hilal, untuk kita tahu secara lebih detail. Adapun secara mudahnya tidak perlu kita risau lagi, sebab akan diumumkan pada malam sama ada esok ataupun lusanya Ramadan, dan boleh kita ikut melalui siaran televisyen dan radio dan yang lain-lain. Baik. Saya ingin sebutkan di sini sedikit pengumuman. Alhamdulillah al-Fadil, tuan guru kita semua, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, alhamdulillah dalam keadaan sebegini di Indonesia, beliau buat juga daurah online seperti kita ini kan pengajian online. Beliau juga daurah online, iaitu adab-adab berpuasa pada 3 hari. 23, 22, 23 dan 24 April akan datang ni, alhamdulillah. Jadi nak mengikutinya nanti tuan-tuan boleh lihat link yang akan insya-Allah Ustaz Syafi'i kita paparkan nanti dekat siaran kita ini. Begitu Ustaz? Nanti akan dimaklumkan melalui page dan untuk siaran kita ini, insya-Allah boleh kita ikuti sama-sama adab-adab berpuasa. Itulah hebatnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.
Beliau adalah ahli fiqh, beliau juga ahli tasawuf. Di ketika ulama-ulama fuqaha lain mengatakan bab puasa, bab solat, bab haji, bab zakat umpamanya, beliau tidak cukup dengan itu. Beliau menyebut bab adab puasa, bab adab haji, bab adab solat. Begitu. Kenapa? Sebab kita ini ketika mengerjakan sesuatu bukan hanya melihat rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya sahaja, tetapi unsur-unsur kerohanian dilihatkan juga untuk nanti supaya jangan sah dari segi zahirnya tetapi tidak sah dari segi batinnya. Itu yang nanti insya-Allah kita akan lihat dalam bab sunat-sunat berpuasa. Itu sangat penting untuk menjadi pagar yang memagari ibadah zahir kita itu. Saya bagi contoh sahaja ya. Orang yang berpuasa tetapi mengumpat. Mohon maaf, orang yang berpuasa tetapi memfitnah. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Tidak perlu dia nak qada. Tetapi dia telah membatalkan pahala puasanya. Bermaksud dia tidak ada pahala puasanya, malah dia berdosa pula. Itu yang disebut dia tak jaga yang batin. Dia jaga yang zahir sahaja. Sehingga Nabi menyebutkan kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Begitu juga di ketika lain Nabi menyebutkan kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa pun daripada bangun malamnya itu, bukan kata dapat pahala, melainkan letih-letih begitu sahaja. Sebab mungkin riya, mungkin sum'ah dan sebagainya. InsyaAllah hadirin, kita akan bicarakan nanti tentang tajuk yang seterusnya. Tajuk apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Selepas tajuk ini ialah muka surat yang ke-19, syarat sah puasa. Kita akan bicarakan esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu, tuan-tuan, apa yang saya jawab dalam ruangan dan dalam siaran kita ini kebanyakannya saya merujuk kepada dua kitab. Pertama sekali kitab 206 permasalahan puasa. Ini alhamdulillah saya susun tahun lepas. Syukur alhamdulillah. Sekarang sudah masuk cetakan yang berapa sekarang? Ini yang pertama, mungkin sudah cetakan kedua, ketiga begitu. Ada 206 permasalahan puasa yang kita letakkan di sini. Jadi kebanyakan soalan-soalan tuan-tuan itu sebenarnya ada dekat sini. Dan jawapan-jawapan itu pun saya ambil daripada kitab ini kebanyakannya. Ini nanti kalau nak memiliki, silakan saja hubungi Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Dan satu lagi untuk jawapan yang tuntas dan bukan sahaja untuk bab puasa, tapi bab solat, bab zakat, bab haji umrah, bab bersuci dan sebagainya, semua ada dalam kitab ini alhamdulillah, iaitu kitab Misbahud Duja. Kitab ini sebenarnya terjemahan kepada kitab Safinatun Najah. Kita nak belajar fiqh mesti ada levelnya itu. Kitab fiqh paling ringan, paling rendah, paling ringkas dalam mazhab Syafi'i adalah Safinatun Najah, karangan Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Cumanya dalam bahasa Arab dan dia matan sahaja. Apa yang Al-Faqir buat, Al-Faqir terjemahkan yang Arabnya itu dan buat syarahannya, syarahan-syarahan daripada kitab Nailur Raja, Ghayatul Muna, Kashifatus Saja, dan juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Maka jadilah kitabnya setebal ini. Saya syorkan hadirin untuk memilikinya, kerana perbahasan dalam kitab Safinatun Najah dia ringkas, pendek, tetapi insya-Allah melengkapi. Tetapi baca itu saja tak cukup, dia kena syarahnya. Ini antara satu kitab syarah di samping kitab-kitab yang lain untuk memahaminya. Dan dalam kitab ini banyak saya rujuk juga jawapan-jawapan yang tuan-tuan tanya, dan syarahan-syarahan saya banyak merujuk kepada kitab ini.
Kalau soalan-soalan banyak merujuk kepada kitab ini. Tapi kalau syarahan tajuk-tajuk yang kita bicarakan daripada hari Isnin yang lepaskan sampai hari Jumaat ini, banyak saya rujuk dalam kitab ini di samping kitab-kitab yang lain. InsyaAllah hadirin, kita jumpa esok hari dengan tajuk syarat sah puasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf semuanya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.